dah ada ke? Suara saya dengar Dengar. Okey. Faris tak Hari ada. ni Faris pun ada. Faris yang hilang lah. Lepas tu jalan kerja dia pun yang tak muncul lagi ni. Ya Allah. Saya rasa tadi jalan kerja Faris yang tak ada lagi. Betul? Di manakah tuannya? Okey, so hari ni kita nak habiskan topik tu. Yang dah hantar kat saya nombor 1 sampai nombor 4 tu, yang tu saya tak discuss sebab saya rasa macam tak ada problem sangat. Saya dah tanda, nanti saya letak apa yang saya dah tanda tu kat Google Site, so you can refer it there lah. Yang kita nak masuk is number 6 onwards lah. Part application ni kan, yang jalan kerja dia panjang-panjang ni. Okay. Lagi sekali lah saya ingatkan, jangan risau. 2.1 and 2.2 yang akan keluar UPS, maksudnya separable variable method or integrating factor method, itu yang akan keluar dalam UPS nanti. 2.3 application ni maksudnya start number 6 onwards until number 11 tu semua keluar ke assignment. Assignment saya dah post, tak tahu ada orang perasan ke tak. Saya post awal tu, patutnya week 4 baru release. Saya letak awal dah. Dah. Perasan dah. Okey, dah boleh lah tengok, dah boleh lah usah-usah. Siap dah. Kalau rasa nak buat awal. Tak ada, tak wow. ada guna-guna. Ya, Habib. Kalau rasa dah nak start buat, boleh lah. Sebab tu assignment memang topik 1 dengan topik 2 sahaja. Awak dah boleh. Dah boleh lah start buat sebelum awak busy. Alright, so kita start dengan question number 6. Okay, so rate increase of bacteria proportional to the number of bacteria N. So ini cerita pasal population increase, and then dia dah bagi nama dia awal-awal dah. N kat situ. So kita kena guna huruf N lah. Present at any time T. Okay, given that number of bacteria at beginning is N naught, and then after 10 days it's N naught squared. So those two main info given in the question, you have to interpret on your own. Awak mesti kat topik ni, part ni kita mesti pandai translate maklumat yang dia nak bagi. Okay, so if its beginning is N naught, maksudnya dia nak bagi tahu when T is 0, and kita akan dapat N naught. Okay, that's the first info. And then second info, after 10 days when our T is 10, N is basically N naught to the power of 2, N naught squared. Okay, next part of the question, find in terms of N naught. Maksudnya kat sini jawapan kita semua ada N naught. Tak boleh tekan calculator lah. Itu je lah masalah dia. Dia nak check awak simplify tu terror ke tak terror. Okay, number of days taken, number of bacteria after 30 days. Maksudnya soalan dia suruh cari N tu berapa when our T is 30. Itu soalan part A. And then part B, days taken pula. Maksudnya dia suruh cari T pula berapa when bacteria is N naught to the power of 7. Okay. Biasakan skill ni lah yang awak kena buat. When awak dah baca soalan yang panjang tu, interpret satu-satu maklumat yang soalan tu nak keluarkan, so that awak tak tersalah substitute dalam soalan nanti. Alright, kita pergi jalan kerja kawan awak. Saya harap korang nampak lah jalan kerja si Habib ni. Penat aku pesan jangan snap dalam satu gambar. Kalau tak nanti tak nampak tulisan. Boleh lah. Nampak Boleh lah. Boleh lah. Okay, kita start dengan first 3 marks. First 3 marks dia akan nampak awak munculkan DE. Sebab dalam soalan tu tak ada differential equation. Awak munculkan DE dia. dN over dt equal to Kn. That's the first mark. Okay, and then untuk markah kedua, dia try to separate both sides successfully, and then dia dapatlah 1 over n dn equal to k dt. Ini markah kedua. Okay,
Markah ketiga, dia integrate both side dengan betul. Dia dapat ln n equal to kt plus c. And then dia hilangkan ln, dapatkan n. Okay. Oh, dia sambung kat sebelah. Aduh, saya tak faham tulis ni. Oh, sambung ke sini rupanya. Okay. Semua ke kanan dulu. Boleh sama bawah. Ke kanan dulu. Baiklah. So, lepas tu dia simplify and then finally dapatlah equation n equal to AE to the power of KT kot tu. Saya rasa lah tu KT. KT. Okay. Dapatlah 3 markah. Sampai sini. Settle 3 markah. Okay. Next step dia mesti fix kan. Kita nak cari A, kita nak cari K. Itu step yang sentiasa awak akan buat. Dia setiap kali ulang-ulang benda yang sama. So, itu yang dia buat kat sini. First, dia masukkan info yang pertama. Betul. So, kita dapat A tu and not. And then, yang kedua, dia masukkan pula second info. Dia akan dapat K tu 1/10 ln of and not. Betul? Okay. So, equation yang dia dapat and not exponent to the power of ln and not 10 times 3. Okay. Sini markah seterusnya lah. So nak dapatkan the equation of population itself dah ada 6 markah. Application ni memang markah dia banyak. Okay. Next, kita barulah boleh menjawab soalan part A. Soalan part A dia nak find n when t is 30. Maksudnya, masukkan je lah t tu 30. So kat situ ada 1 markah biasanya. Substitute the correct info into the equation. Tunjuklah jalan kerja tu awak masukkan 30, T30 tu kat tempat T. Biasanya kat situ mesti ada markah. Walaupun let's say lah awak dah careless kat atas, dapat equation yang salah. Biasanya kalau masukkan T30 tu dia akan bagi markah. Okay. After that straight away simplify. Yang ni saya rasa patutnya semua orang dah expert. Eksponen kuasa ln memang dah boleh hilang. So kita akan dapat and not to the power of 4. Itu markah seterusnya. Jalan kerja dia ni shortcut sangat. Nanti saya tunjuk tepi line untuk orang yang tak nampak kat sini. Kena hati-hati. And not exponent ln and not over 10 times 3. Okay. Dia tulis macam ni. Oh. Times 30, miss. Times 30. Oh, okay. Kuliah kita. Lepas tu, okay. Lepas tu dia potong kan. So dapat 3. Okay. 3 yang awak potong ni sebenarnya dia duduk kat depan lah. Dia duduk kat constant ni. Saya jelas tunjuk je untuk orang yang tak nampak. Okay. After that, kita kena ingat exponent power ln always can be cancelled out dengan syarat depan ln tak boleh ada apa-apa. So sekarang ni 3 ni dia naik atas ni jadi kuasa. And not kuasa 3. Barulah sebenarnya eksponen kuasa ln tu hilang. Barulah muncul and not darabkan dengan and not kuasa 3. Barulah muncul jawapan and not kuasa 4 ni tadi. Jalan kerja Habib ni dia skip. Tapi betul je tak ada salah pun. Cuma saya tunjuk ekstra lah untuk orang yang tak nampak kenapa tiba-tiba jadi kuasa 4 kat situ. Okay. Okay, seterusnya. Part B. Soalan tu suruh cari terbalik pula kan tadi. Dia suruh cari T bila N kita and not to the power of 7. So gantilah and not power of 7 kat situ. And then benda yang sama kita ulang. Dia akan dapat T tu 60. Okay. Ini pun samalah. Masukkan maklumat yang betul. Simplify. Dapatkan jawapan. Biasanya kat sini ni jalan kerja pendek sangat. Biasanya kat sini memang 3 markah. So that masukkan maklumat betul. Simplify. Jawapan betul. Standardnya biasanya 3 markah. So A dengan B itself dah ada 6 markah lagi. In total kita ada 12 markah lah untuk soalan ni. Biasanya application begitulah. Okay. Yang B ni pun saya tunjuk lah juga simplify versionnya. Sebab ni pun macam shortcut juga. Ln and not
over 10 times T. Okay. So, lagi sekali lah N0 ni dah boleh potong. So, kita akan dapat N0 kuasa 6. And then yang ni sebenarnya eksponen T per 10 ln N0. Constant tu duduk kat depan sebenarnya. Lagi sekali tak boleh cancel out. So, T ni kena naik atas. Barulah awak muncul eksponen ln N0 to the power of T over 10. So, ni dah hilang. So, bila kiri dengan kanan base dah sama, dah boleh lah terus compare sebab tu lah T kita dapat 60. Okay. Dia ada banyak-banyak jalan kerja. Make sure awak simplify dengan betul, should be okay lah lepas tu. Alright. Settle nombor 6. Kita pergi seterusnya. Nombor 7. Salah buka. Ada apa nak tanya ke nombor 6? InsyaAllah okey. Tak ada. Okay, kita pergi nombor 7. Alright. So, kat nombor 7 ni kalau kita baca dia pasal radioaktif and then it's about polonium kan, dia dah bagi dah equation dia. Okay, dP equal to dt equal to kp. dP dt equal to kp. And then it's into lead such that after 100 days, it has lost 30% of its initial amount. Okay, find the half-life of the polonium. Okay, so maklumat pertama yang dia bagi kat sini is lepas 100 hari, when T is 100, P tu dia dah hilang 30%. So kalau dia dah hilang 30%, berapa je yang tinggal lagi? 70%. 70%. So kita ada 0.7 lah kat situ. And then dia ada missing info kat sini sebab dia tak ada initial amount. So kalau tak ada initial amount, kita yang kena assume sendiri when T0, awak letaklah apa-apa huruf saya letaklah kat situ, P0. So kalau ada tinggal 70%, maksudnya tadi kita akan ada 0.7 P0. Itu dia punya dua info. Okay. And then baru kita boleh jawab soalan. Soalan dia nak cari half-life. Kalau half-life maksudnya dia suruh mencari T. Masa tu berapa bila life dia dah tinggal separuh. So kalau penuh-penuh tadi P0 dah tinggal separuh, dia akan jadi 0.5 P0. Itu yang soalan nak lah sebenarnya. Dia suruh cari T when your mass is actually half of its original. Okay. Kita tengok jalan kerja kawan awak. So kat situ dia buat dP dt equal to negative Kp. Okay. And then separate both side and then dia simplify. So dia dapatlah jawapan kat situ. Kat sini markah dia kurang sikit sebab differential equation tu dia dah bagi dalam soalan. Ni dia dah ada dalam soalan kan. So dia tak ada markah lah kat situ. Okay. And then dia masukkan yang pertama. Bila T kosong, P dapat P0. So A dapat P0, dia dapat equation baru. Very good. And then bila T 100 days, so dia gantikan 0.7. So K tu dapat negative 1 over 100 ln 0.7. Okay. So dia dah dapat equation baru kat situ. Alright. Lepas tu hilang dah jalan kerjanya, Has. Kemana? Tak jawab lah half-life tu tadi sebenarnya. Saya miss. Tak faham pun sebenarnya half-life tu nak apa ke? Itu ke masalah awak sekarang ni? Oh, patutlah. Okay. Dah betul lah sampai equation tu. Dia jawab sekenggalan je lah. Dia tak mencari. Sorry. Dia tak cari apa yang soalan tu nak. Okay. So, kalau soalan nak half-life untuk radioaktif, half-life tu maksudnya dia nak bagi tahu mass awak dah jadi half. Tu je. Dia suruh cari T
Bila kita punya mass dah jadi separuh daripada initial. So tadi 0.5 form initial, awak yang namakan dia sebagai P naught. So 0.5 P naught lah. Itu je. Okay, so kita ganti. Dalam equation yang awak dah dapat tadi, 0.5 P naught equal to P naught exponent to the power of T over 100 ln 0.7. Okay. Next, kita dah boleh cancelkan P naught ni. Lepas tu nak bawa turun kuasa yang panjang atas tu tak ada cara lain. Awak memang kena lnkan both sides. So kita akan dapat ln half will be equal to T over 100 ln of 0.7. So last part your T, awak kenalah tekan calculator. 100 ln half divided by ln 0.7. Tekan calculator dapat berapa ni? Tu 94.3. 94 point? 194.33. 0.36. 0.34. Sorry. Banyak. 0.34 Ha. hari. Okey. Rasanya kita kalau nak bundarkan boleh, tak bundarkan pun tak salah lah. Kalau nak bundar jadi 194 days. Okey, settled. Itu je pasal half-life. Alright. Ada apa nak tanya yang lain? Nombor 7? No. Korang semua okey je lah ni. Sentiasa okey. Jawab kuis, saya bagi kuis ngarut-ngarut je juga. Teruk baju. Okay, kalau soalan nombor 7 ni 8 markah. Dia kurang sikit daripada tadi sebab dia minta benda kurang. Lepas tu DE tu dia dah bagi awal-awal siap-siap. Okay, kita proceed kepada soalan nombor 8 yang Faris hutang dengan saya. Dia tak ada jalan kerja kat sini. Apa masalah nombor Apa masalah nombor 8 ni? Okay. So, nombor 8 tu kalau kita tengok, yelah dia terkena soalan malang ni lah. Ada juga soalan yang dia tak ada dalam 4 application yang ada dalam nota kuliah tu. Tapi, janganlah risau. Kalau macam ni, dia akan bagi equation tu siap-siap. Dalam soalan mesti ada equation, differential equation tu. Okay, so from the first sentence itself, a raindrop falls with acceleration of 9.81 minus v over 3.2. V is velocity. Find velocity. Disuruh cari velocity V as time increase without bound. Assuming initial velocity is 0. So yang saya highlight itu semua mesti ada maklumat lah. You have to interpret it on your own. Okay, kita start dengan first yang saya highlight tu. Acceleration. Itu maklumat pertama, itu equation dia sebenarnya. Awak nak kena guna. Okay, acceleration sebenarnya A kan. Tapi kalau dari segi V, in term of V, dia akan jadi dv over dt. dV dt equal to 9.81 minus V over 3.2. Itulah maklumat pertama dia. Itulah DE-nya. Okay, so from this DE, dia suruh cari V. As time increase without bound. Kalau time berjalan tanpa henti, masa tak stop, maksudnya T tu berapa? Infinity. Yes, T to infinity. Itu soalan dia. And then last part of the sentence, initial velocity is 0. Means when V is 0, T also 0. Okay, itu 3 maklumat dalam soalan ni yang awak kena keluarkan. So kita pergi kepada jalan kerja yang tak ada jalan kerja ni. Okay, saya recap balik lah. Ini awak dah belajar masa SPM. Untuk orang yang dah lupa, kita tulislah semula. Dulu kita ada displacement. Displacement ni apa yang bahasa Melayu dia? Sesaran. Sesaran. Okay. And then
kita ada velocity. After that, kita ada acceleration. Ni awak belajar masa SPM. So, kalau displacement tu dia akan guna S. Kalau velocity, V. Kalau acceleration, A. From displacement nak pergi velocity dengan from velocity nak pergi acceleration, proses dia mesti Bagi masa. Bagi masa. Tidak. Differentiate. Awak kena differentiate nak dapatkan equation tu. Bagi masa kita dapat nilai tu tak nanti? Boleh ya, betul. Bahagi masa kita dapat terus nilai tu. Nak dapatkan equation maksud saya kat sini. From equation displacement, macam mana nak dapat equation velocity? From velocity, macam mana nak dapat acceleration? You have to differentiate the equation. So kalau displacement, awak differentiate S with respect to T. Kita akan dapat ds over dt. So kalau dia minta velocity in term of displacement, ds dt lah equation dia. Okay. And then from velocity nak pergi acceleration pun kita kena differentiate. So sebab tu nanti kita punya acceleration equation boleh jadi dv over dt. Itu yang munculnya tadi. Ataupun kalau dari segi displacement, dia kena differentiate 2 kali. So dia akan jadi simbol d squared s over dt squared. Ini kita assume awak dah tahulah sebenarnya. Walaupun awak dah hilang ingatan lah juga sebenarnya. Alright, baru kita sambung baliklah soalan tadi dv over dt equal to apa tadi? 9.81 minus v over 3.2. Okay, so from this kita nak munculkan v punya equation. Nak pakai separable ke? Nak pakai simpi ni, Faris? Awak cuba awak pakai method apa yang awak tak dapat ni? Yang alih V belah kanan, belah kiri tu. Alih V bagi belah kiri, awak pakai integrating factor lah. Kita nak pakai yang tu lah. Okay, saya ikut. So, kalau kita alih, kita akan dapat V over 3.2 equal to 9.81. Okay. Yang ni. So, ini dah jadi standard form tak? Dah jadi Belum. step? Belum. Kenapa dia belum? Kena alih T sebelah kan? DT. Oh, nak alih T pergi sebelah pula? Oh, okay. Awak nak pakai method apa ni sebenarnya? Kalau nak alih DT, kalau kita nak alih DT, kita nak separatekan dia. Kita sekarang nak separatekan dia ke kita nak pakai integrating factor? Dua-dua dapat jawapan. Tak tahu. Tak tahu. Okey. Dua-dua pun senang. Tapi sebab saya dah tulis yang itu, saya ikutlah second method lah. Saya integrating factor method lah Okay. So, bila awak alihkan V over 3.2 tu, dia dah jadi standard form lah kat situ. Derivative on its own. Itu syarat pertama. Yang ni ada V, yang hujung ni ada constant sahaja. So, dia dah jadi standard form. Next, kita pergi second step. Kita nak cari integrating factor. Sebelum tu, kita mesti munculkan P dululah. So, sekarang P kita in term of apa? PV ke PT? T. Okay, ambil huruf yang kat bahagian bawah So, PT. Nak dapatkan PT, fokus on second term, tutup huruf yang awak tak nak. So, kita kena tutup V kat situ, awak akan dapat 1 over 3.2. Kalau nak tulis 1 over 3.2 boleh. Kalau awak rasa benda tu macam allergic nampak perpuluhan tu, nak tekan kalkulator, boleh je lah. Awak akan dapat 5/16 kat sini kan? Betul tak? Betul lah. Okay. So nak tulis mana-mana pun boleh. Sebab ada orang tak tahu kenapa dia nampak perpuluhan-perpuluhan tu dia nak rasa serabut. Okay. Next kita cari pula V. V in term of T will be exponent to the power of integral 5 over 16 dt. So 5/16 is constant je. Integrate. Kejap tiba-tiba hilang suara. Kita akan dapat exponent to the power of 5 over 16 T. Siaplah awak punya second step. Next, step yang ketiga kita nak buat apa ni Faris?
Multiply. M kita nak buat apa? Darab. Darab. Apa yang kita nak darab? Dengan equation pertama. Betul. Dia betulkan aja. Okay, step kedua darabkan dengan equation kat step pertama. So, we will have dv over dt. Darabkan dengan e to the power of 5 over 16t. And then, v over 3.2 pun darabkan dengan eksponen. And then, 9.81 pun kena darabkan dengan eksponen. Okay. Settle. Multiply sampai situ je. Next. Step keempat, P. P nak buat apa ni Faris? Keluarkan V daripada ddt kan? Dia tanya kita kan? Okay, betul lah tu. D over dt awak factorize kan? Keluar. Alright, so yang tinggal V e to the power of 5 over 16t. Second term kita terus ignore, hilang. Yang bahagian kanan salin semula je. Alright. Settle step P. Now kita proceed lah step untuk I. I kita nak buat apa? Integrate. Kita kena integrate both side. Okay, integrate both side, kita mesti munculkan simbol integral tu. Mesti ada integral kat depan, kat hujung tu mesti terus muncul dt. Kalau tak tulis dt kat belakang tu, dia akan tolak markah. Sama jugalah bahagian kanan, simbol integral dah muncul, dt mesti ada muncul kat hujung. Kalau tak, dia tolak markah. And then kita dah boleh lah integrate. So d over dt, kita nak integrate, dia tak jadi apa-apa. Cancel out je. So dia salin semula. And then bahagian kanan ni bolehlah integrate kan. 9.81 tak termasuk. So kita akan dapat exponent to the power of 5 over 16t over 5 over 16. Jangan lupa plus c mesti ada kat hujung. Next. Ni Faris tekan kalkulator ni dapat apa ni? 9.81 bahagi 5/16. Dalam pecahan ke? Perpuluhan boleh, pecahan pun boleh. 31.392. 31.392 eksponen 5 over 16t plus c. Okey. Kita dah dapat dah equation V tu. But then kita tak boleh lagi settlekan soalan ni sebab kita tak tahu nilai c. So, mestilah cari. Sebab tu tadi dalam soalan, kita mesti faham interpretation dia tadi. Initial velocity is 0. Maksudnya nak cari C kat sini, kenalah masuk syarat. When T is 0, V also 0. Kena masukkan dua-dua kat situ. Okay, substitute. Dekat situ awak hati-hatilah, masuklah kosong-kosong kat tempat yang betul. Straight away kita akan dapat actually C is negative 31.392. Ini tunjuk ini markah. Nak cari C, markah jalan kerja dekat situ. So finally our V E 5 over 16t equal to 31.392 exponent 5 over 16t. 0.392. Okay. Lepas tu, barulah susun V sebagai tajuk. Biasakanlah sebab kita nanti nak cari V. So, kalau nak cari V, biar V yang sebagai tajuk. So, eksponen tu pindahlah awak bahagikan satu-satu. Yang depan eksponen dah boleh cancel, hilang. Yang belakang tak ada apa boleh cancel. So, dia biar je lah kat bawah tu. Eksponen kat bawah tu kalau tiba-tiba tak nak kat bawah, awak nak bawa naik atas, jadikan dia kuasa negatif pun boleh juga, tak ada masalah. Betul je. Alright. Baru kita boleh jawab soalan. Soalan dia tadi, dia suruh cari T
Sorry. Bukan. Salah. Soalan dia suruh cari V. Bila T infinity. Okay. So kalau T infinity, apa nak buat? Kita masukkan je lah T tu infinity. So kita akan dapat 31.392 minus 31.392 over exponent to the power of 5/16 times with infinity. Okay. Ni dia pakai konsep limit yang awak dah belajar semester lepas. 5/16 darab infinity dapat apa? Infinity. Dapat infinity. Eksponen kuasa infinity dapat apa? Infinity. Infinity. 31.392 bahagi infinity. Dapat apa? So, 0. Dapat kosong. So habis dah terus. So finally your final answer V would be 31.392 sebab velocity meter per second lah. Okey. Itulah untuk soalan nombor 8. Dia adalah kait-kait sikit awak punya prior knowledge tu kena ingat konsep limit, kena ingat konsep acceleration in term of velocity. Ada nak tanya soalan? Miss, dia boleh pakai cara yang lagi satu tu kan? Separable ke? Asing-asing. Boleh? Boleh juga kan? Boleh. Cuma kat situ dia saya rasa dia messy sikit kot. Tapi boleh je. Sebab saya tengok tu kalau kita darab, lepas tu kita boleh asingkan dia. Okay, Miss. Okay. Siapa nak try pakai metode lagi satu boleh lah. Saya rasa macam lagi cepat sikit kot. Kadang-kadang separable lagi cepat tapi saya rasa mungkin equation dia messy sikit. Itu je. Okay, kita proceed question number 9. So rate of cooling is proportional to the difference of temperature dt negative K T minus A. Soalan yang ni dia bagi equation dalam soalan dia slightly different sikit dengan lecture note tapi dia dah bagi dah penerangan huruf tu untuk apa. So follow je lah. Okay, so capital T is basically temperature of your object. A is basically the ambient temperature, surrounding temperature. So sekarang ni bila baca tu, awak mesti identify objek dia tengah cerita pasal apa. Lepas tu objek tu dia simpan kat mana. Mesti ada dalam soalan. Okay, so next sentence. Ice cream. So kita dah tahulah sebenarnya objek kita cerita pasal ice cream. Kept in a freezer set at negative 180 degree. So maksudnya ambient kita dah menjadi freezer lah. So dia dah bagi tahu freezer tu negative 180. Straight away from there awak dah boleh tahu dah A is actually negative 180. Itu maklumat yang dia nak bagi tahu. Okay, next. At 12 noon, the temperature of ice cream is negative 110. And then at 1 p.m, the temperature of ice cream is negative 160. Okay, itu dua maklumat yang awak kena interpret lah. Dia bagi tahu pukul 12 tengah hari, temperature ice cream dah jadi negative 110. Pukul 1, temperature dah jadi negative 160. Okay, so itu pukul berapa? Kita tak boleh masukkan pukul berapa kat dalam equation kita. So T ni kita sendiri yang kena assume dia berapa. So assuming pukul 12 tu initial. So pukul 12 tu kita akan anggap T tu kosong lah. And then pukul 1 tu duration dia berapa. Awak sendiri yang tentukan lah awak nak buat unit apa. Awak nak buat unit jam maksudnya masuk T1. Kalau awak nak pakai minit awak kena masukkan T tu 60. Saya tulis 1 lah kat sini. Kalau saya lah. Tapi kita tengok nanti jalan ke Johor dia buat apa. Okay. And then if the temperature of the ice cream was initially negative 20, what time was the ice cream kept in the freezer? Okay. So barulah boleh jawab soalan. Soalan dia sebenarnya if initially temperature ice cream tu negative 20, pukul berapa dia masukkan ice cream tu? Maksudnya kita kena cari masa lah. Masa pukul berapa, duration dia, barulah kita boleh jawab pukul berapa. Alright.
So, markah pertama kat sini dia akan bagi bila dia nampak awak masukkan ambient kat tempat yang betul. So, kat sini wong dia dah ganti dah ambient tu negative 180 tadi. So, dia dah betul dapat markah kat situ. And then, successfully separate both side. Betul. Integrate both side. You integrate both side and then simplify until dapat T sebagai tajuk. Okay, settle kat situ. Dapatlah Miss. 3 markah pertama. Ya? Ni, macam mana boleh jadi equation atas tu? Saya tak faham macam nak buat. Equation yang mana? Equation yang mula-mula ni ke? Ada kat soalan ke? Tak ada kan? Ada. Kau ni penat aku bebel dengan soalan ni tadi. Adalah penat saya highlight kat situ. Oh, Ni, okay. ni mama ni ke apa ni? Saya tak perasan lah. Okay. Saya sambung So, dah dapat 3 markah pertama. Next, kita nak cari A dengan K. So, apa yang dia tulis kat sini? When T0, dia buat temperature tu negative 110. Okay, dia masukkan kat sini. So, A tu dapat 70. Lepas tu dia ganti balik. Alright, settle yang tu. Next, when T60. Oh, dia buat T60. Dia nak pakai unit minute lah ni. Boleh je, tak ada masalah. T tu negative 160. Okay. Lepas tu, kenapa kat sini 60? Oh, yang time minute. Time you 60 kan? Oh, dah salah. Macam salah masuk je bang. But then you get the answer. Wow. Okay. Supposedly here will be negative 160 lah right? Okay. Ya. Dia macam dah terkeles dah di situ. So dia akan effect kat bawah ni. So kat sini patutnya saya tulislah semula. Negatif 160 sama dengan 70 e to the power of negative 60k minus 180. Itu yang sepatutnya. Okay. So bila kita simplify negatif 180 kita pindah dapat 20. 20 bahagi dengan 70 kita dapat 2/7. Okay. So, bila nak dapatkan nilai K, ln both side. And then, bawa turunlah. So, kat sini sebenarnya K kita akan jadi negative 160 ln 2/7. You tadi dapat 24/7. Dia ada slightly beza lah kat situ. So actually equation yang awak patut dapat is 70 e to the power of negatif dah hilang tadi. So T darabkan dengan ln 2/7 bahagi 60. Tolak 180. And then why how come you get the answer awang? Dia kebetulan ke nanti ni? Oh, you get a positive answer. Kebetulan lah nanti ni. Okay, tak apa, saya sambung. Next, baru nak menjawab soalan. Dia kata, masa tu bila? Bila temperature dia negative 20. So, dia masuklah negative 20 kat sini. Yang ni nanti dapatlah markah lagi. Dia kasih je markah sebab masukkan info yang betul tapi equation yang dah tersalah. And then kat sini simplify tu dah salah lah. Tak ada lah markah sebab T tu tak dapat tu. Oh, then dia pakai konsep logik. Kebetulan dapat jawapan. Okay, tak apa. Kita teruskan. So, tadi sebenarnya negative 20 equal to 70 exponent to the power of T over 60 ln 2/7 minus 180. Okay. So, masukkan ni kita nak simplify. 180 awak pindah, bahagikanlah dengan 70. So, kita akan dapat 16/7 kat situ. And then yang ni, exponent to the power of
T over 60 ln 2 over 7. Eksponen kuasa ln boleh hilang dengan syarat tak pun. Kita nak hilangkan eksponen, kita lnkan je lah both side. So dapat ln 16/7 sama dengan T per 60 ln 2/7. Okay, so nak dapatkan T, tolong tekan kalkulator. T akan jadi 60 ln 16 over 7 divide by ln 2 over 7. Yang ni dapat berapa? Negative 39. Okay, negative 39.59. 59. Okay. Kita pakai unit minit lah tadi sebab kita masuk 60 tu 60 minit kan. So approximately kalau kita bundakan this is negative 40 minutes. Mesti dapat negatif sebenarnya kat sini sebab negatif tu lah yang nak merujuk kepada before 12 tu. Dia macam sebelum pukul 12 kita kena ni. Maksudnya 40 minit sebelum pukul 12 dapatlah pukul 11.20. Tiba-tiba kebetulan lah orang you jadi betul. Tapi actually salah. Macam tu. Tak ada markah jawapan itu. Tak ada sebab kat sini konsep dia salah yang saya bulatkan ni. Kejap yang ni. Yang saya bulatkan. Sepatutnya kat situ dia masukkan negatif 160. Tapi dia masukkan 60 kat situ. Dia salah masuk tu. Dia masuk dua-dua tempat 60. Nanti kat situ dah tak ada markah. Macam saya rasa awak dah biasa kot. Kalau kita ada satu je kat sini markah K. Markah K. Kalau markah K dah kosong, J akan kosong. Dia tak akan boleh K kosong, tiba-tiba markah J ada markah jawapan dapat. Tak ada. So kalau kat sini K dah kosong, automatik nanti J dia kosong walaupun nampak betul kat situ. Okay, Miss. Orang lain ada nak tanya soalan? Untuk temperature. Tak ada. Tak ada, saya proceed nombor 10. Nombor 10 pasal circuit. Hai. Circuit ni sebenarnya paling simple. Sebab dalam circuit dia dah bagi dah. Dia akan bagi equation dia apa. Lepas tu nanti maklumat dia pasal inductance, pasal resistance dengan pasal volt dia memang akan bagi maklumat tu. So kat sini dia dah bagi dah resistance is 12 ohm and then inductance tu 4 Henry and then dia dah bagi volt kita 60. So masukkan je. Cuma lepas tu kena ingatlah when switch is closed so the current start is I00. Maksudnya dia nak bagi tahu kat situ bila current kosong, masa pun kosong. Okay. Part A, find current. Part B, find current after 1 second. Maksudnya kat situ kita kena cari current, lepas tu gantikan T tu 1. Okay. So first step yang Faiz buat ni, dia share nak greeting hi all kat situ. Why? Motif sangat. Masukkan semua info dengan kat tempat yang betul dah dapat markah. And then kita dah tahu kalau circuit kita punya kita punya method mesti kena pakai SIMPI. Kena pakai integrating factor punya method. Okay. So start dengan first standard form. Standard form Faiz tu betul tak? Betul. Apa yang awak buat kat situ nak jadikan dia standard form? Kat tu tak ada constant. Beginning awak punya derivative tak boleh ada constant. So everything they divide by 4. Dah betul lah kat situ. After that kita nak mencari P. P kita in term of siapa kat situ? T. P in term of T. P in term of T focus on the second term. Tutup yang tak nak. So kena tutup I. Kita akan dapat 3 lah. Okay. Lepas tu barulah kita boleh cari integrating factor. So actually
V kita kena VT lah. Tiba-tiba nak VX kat situ kenapa? Kita patut meninggalkan X. Dalam soalan ni tak ada XX tu semua. So tak ada kat situ. Bukan VX lah, VT. Okay. Exponent to the power of 3. Kita dapat exponent to the power of 3t. Okay. And then multiply. Product rule. Ni 15 ke 11 sebenarnya ni? Confused dah. 15. Integrate both side macam yang saya pesan tadi. Bila simbol integral muncul, dt mesti ada kat hujung. Kalau tak ada tolak markah. And then awak bolehlah integrate macam biasa. Shortcutnya dalam kerja orang ni. Okay. And then masukkan maklumat. I0, T0. So dapatlah nilai C. And then ganti balik, dapatlah equation current. Step dia fix je sebenarnya. Kalau soalan simpi ni, step dia setiap kali ulang-ulang benda yang sama, awak boleh ingat step lah sebenarnya. Okay, and then nak jawab soalan dia, gantikan T tu 1. Dapatlah final answer 4.75 ampere current kita kat situ. Paling senang. Yang ni senang je kan? Betul. Alah. Tak apa, semua pun senang. Awak buat nanti kan kena tengok nota. Bukannya awak kena hafal step pun. Faham step je. Faham apa yang awak nak kena tulis. Nombor 10, saya tak bagi. Lupa pula. Ni. Tapi nombor 10 step dia sama dengan nombor 7. Nanti tak apalah, saya riliskan jalan kerja awak yang saya dah tanda-tanda. Nanti saya letak sekali jawapan untuk nombor 11. Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Diam tanda setuju. Ni kan ada ke equation tu kan. Ada yang negatif dengan letak negatif, yang tak ada negatif. Saya tak nak tahu. Tengok soalan. Kalau soalan tu berkurang, kita akan letak negatif. Kalau soalan tu kita tengok cerita dia bertambah, tak adalah negatif. Macam tu je konsep dia. Kalau population tu cerita dia population tu bertambah. So, K kita positif. Kalau soalan tu cerita pasal berkurang, biasanya kalau radioaktif dia berkurang. Kalau temperature tadi, rate of cooling sebab suhu kita menurun. So, dia ada negatif. Adalah negatif tu. Okay. Lagi satu, kalau dalam soalan dia dah bagi siap-siap differential equation tu. Contohnya macam nombor 11 ni. Dia dah bagi siap-siap dah ni. dn dt equal to kn. Pakai je. Tak payah ubah apa-apa. Senang cerita kalau dalam soalan dah ada equation yang dia bagi, kita mesti pakai je equation yang dia bagi. Jangan ubah apa-apa. Walaupun kita rasa radioaktif, contoh soalan nombor 11 ni radioaktif, patutnya berkurang. K kita kena negatif. Tapi sebab soalan dah bagi K tu positif, awak ikut je K tu positif. Okay, Miss. Okay, faham. Orang lain? Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada, kita habiskan kelas kat sini hari ni. Yeah. Hari Ahad, saya tak buat kelas, kita buat kuis Boleh. Buat kuis saya campur lah, topik 1 campur topik 2. Yo. Gila-gila. Kita kena lah praktis. Tak lama lagi nak UPS. UPS topik 1 sampai topik 3. So, kita berpraktis sikit. Boleh. Alright. So, Bila UPS ni? UPS minggu 6. Cik, rasa macam lama lagi lah. Tak lama lagi. 3 minggu lagi. Lama lah lagi. Tak adalah lama. 2 minggu lah. Minggu depan kita dah nak cuti raya Cina. Dah tolak lah tu nanti. Tinggal minggu 5. Semangat lagi, Wong. Okay. Kita jumpa minggu depan. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Selamat Raya, Wong. Hai, Wong. Faiz mandi, Faiz. Dah mandi lah.